Assalamualaikum. Hari ini saya punya video sambungan pada trigonometry part 1 yang sebelum ni lah. So this is our part 2 trigonometry. I will explain about the trigonometric identities. Actually trigonometric identities dia ada banyak. It's just a few formula yang awak akan guna untuk solve trigonometric punya solution. Alright. So first kita ada reciprocal identities. Reciprocal identities iaitu di mana tangent theta equal to sin over cos theta. Kalau sebelum ni kita cuma basic dia sahaja yang based on right angle triangle, that is sin theta equal to opposite divided by hypotenuse, cos theta equal to adjacent divided by hypotenuse, and then tangent theta equal to opposite divided by adjacent. So yang ini dia ada tambahan iaitu cosecant, cotangent dan juga secant theta. Tangent theta dia sama juga dengan sin theta over cos theta. Kalau cosecant equal to 1 over sin theta. Cotangent equal to 1 over tangent theta, sama juga dengan cos theta equal to sin theta. And then secant theta equal to 1 over cos theta. Yang ni cos per sin, sebab apa? Sebab dia 1 over tangent. Tangent kita tahu dia sin over cos. So, kalau 1 over sin over cos, dia akan jadi ini bawah ni atas cos theta over sin theta. Alright, yang kedua kita ada opposite angle identities. Kalau opposite angle identities maksudnya sin negatif theta sama juga dengan negatif sin theta. Cos negatif theta sama juga dengan cos theta. Tangent negatif theta equal to negatif tangent theta. Next adalah Pythagorean identities. Pythagorean identities sama juga dengan sin square theta plus cos square theta equal to 1. And then 1 plus tangent kuasa 2 theta sama juga dengan secant kuasa 2 theta. And then 1 plus cot kuasa 2 theta equal to cosecant kuasa 2 theta. Benda ni yang penting. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama juga dengan 1. Macam mana dapat ni? Kita tahu kalau yang right angle triangle, kita ada H adjacent opposite. Kita tahu hypotenuse sama juga dengan, kita assume sebagai C lah, A, B. So, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2. Alright. So, kalau kita bahagikan dengan C kuasa 2, so dia akan jadi A kuasa 2 per C kuasa 2 tambah B kuasa 2 per C kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 per C kuasa 2. A kuasa 2, C kuasa 2 per C kuasa 2 akan jadi 1. A kuasa 2 per C kuasa 2. Kita ingat. Toa. A ni opposite. C ni hypotenuse. Opposite divided by hypotenuse adalah sin. So, sin disebabkan dia kuasa 2 kan. So, dia sin kuasa 2 theta. Kalau sin theta, opposite divided by hypotenuse kan. So, kalau dia kuasa 2, maksudnya sin kuasa 2 theta. Plus, B over C. B adjacent divided by hypotenuse. Cos. So, cos kuasa 2 theta. Sama dengan 1. Sebab saya dapat macam ni. Alright. Next adalah complementary angle identities. Ni dia punya formula untuk complementary angle identity. Cos theta equal to sin 90 degrees minus
theta. Sin theta sama juga dengan cos 90 degrees minus theta. Ini adalah dia punya identiti yang memudahkan untuk awak jawab soalan di mana kalau tanpa gunakan kalkulator pun. Okey, macam itulah. Okey, ni ada tangent theta equal to cotangent 90 degrees minus theta, secant theta, cotangent theta dan juga cosecant theta. Okey. Okay, next adalah sum and difference identities. Okay, sum and different identities di mana sin A plus minus B sama juga dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Maksudnya, kalau sin A tambah B sama juga dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Yang atas dengan yang atas, bawah dengan yang bawah. Kalau sin A tolak B, sama juga dengan sin A cos B tolak cos A sin B. Berbeza dengan cos A plus minus B sama juga dengan cos A cos B. Dia tak ada sin Tapi tolak tambah ni dia bertukar. Kalau macam ni sama. Kalau sini tambah, atas tambah. Bawah tolak, bawah pun tolak. Kalau yang macam ni, bawah dia tolak, kat sini bawah dia tambah, dia bertukar. Kemudian untuk cos dia tak ada sin. Okey. Dia asing cos dengan sin tu. Yang ni dicampurkan, combinekan dua. Okey. And then tangent A tambah tolak B equal to tangent A plus minus tangent B. Okey, sama juga dia punya ni. Over 1 minus plus. Okey, yang ni kita bertukar. Tangent A, tangent B. Okey, ni saya explain untuk dia punya beberapa identities yang adalah. Kalau ikutkan dia ada banyak. Tapi nanti kita boleh tengoklah masa bila kita nak guna bila dapat soalan. Okay. Next, double angle identity. So, double angle identity ni dia ada dua. Theta cos 2 theta tangent 2 theta. Itu yang kita kata sebagai double. Sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta sama juga dengan cos square theta minus sin square theta. Ataupun 2 cos kuasa 2 theta minus 1. Ataupun 1 minus 2 sin kuasa 2 theta. And then tangent 2 theta sama juga dengan 2 tangent theta over 1 minus tangent kuasa 2 theta. Okey, kita tengok pada double dahulu. Macam mana boleh dapat formula ni? Okey, kita tengok pada sin 2 theta. Formula double angle kita dapat daripada sum and different identities. Okey, kita tengok untuk sin 2 theta. Okey, so kita akan guna formula yang pertama ni. Okey, kita tahu sin A plus B sama juga dengan sin A cos B plus cos A sin B. Okay. Let's say A kita theta, B kita pun theta. Okay. So, dia akan jadi sin theta tambah theta, 2 theta. Sama juga dengan sin theta cos theta tambah cos theta sin theta. So, yang ini dua benda yang sama kan? Jadi, dia jadi juga 2 sin theta cos theta. That's why boleh dapat macam ni. Okay? Sebab tu dia boleh dapat macam ni. Alright. Itu yang pertama. Yang kedua, cos 2 theta. Okay. Cos 2 theta, tengok pada yang cos A plus B ni tadi. Cara dia sama saja. Cos A plus B sama juga dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Okay. Let's say A dengan B ni adalah theta. Jadi, dia akan jadi cos 2 theta equal to cos theta minus sin theta sin theta. Cos theta darab cos theta dia akan jadi cos kuasa 2 theta minus sin kuasa 2 theta.
That's why dia dapat macam ni. Okay. Okay. Tangent 2 theta. Okay. Awak boleh try dekat boleh try sendiri macam mana dapat formula yang ni. Pun guna formula sum and difference additive untuk tangent A plus B. Alright. Okay. Next adalah half angle identities. Half angle identities di mana dia punya angle tadi daripada double angle theta, dia akan substitute jadi half theta. Okay. Dia substitute half theta in double angle formula. Okay. Now, kita tengok pada cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin kuasa 2 theta. Okay. Sekarang ni, daripada yang sini tadi ni, okay, cos 2 theta dia ada banyak formula Sebenarnya daripada sini pun, daripada sini, kita boleh dapat yang ini. Okay, menggunakan formula sin kuasa 2 theta plus cos kuasa 2 theta equal to 1. Okay. Alright. Okay. Berbalik pada half angle tadi. Okay. So, cos 2 theta sama juga dengan 1 minus 2 sin kuasa 2 theta. Now, kita nak half angle. Jadi, theta ni kita akan replace dengan half theta. So, cos 2 theta ni, bila theta ni ganti dengan half theta, dia akan jadi, okay, cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Cos 2, theta ni ganti half over 2. Okay, 1 minus 2 sin kuasa 2 theta over 2. Okay. So, ini kita boleh matikan. Dia tinggal cos theta equal to 1 minus 2 sin kuasa 2 theta over 2. Okay. So, kita nak half angle identity. Half angle identity yang ada theta over 2 ni lah. So, yang ni jadikan dia main factor. Okay. So, bawa ke sana dia akan jadi positif. 2 sin kuasa 2 theta over 2 equal to 1 minus cos theta. So, 2 bawa ke sana jadi bahagi. So, sin kuasa 2 theta over 2 equal to 1 minus cos theta bahagi 2. Sekarang kita cuma nak sin theta over 2 saja, tak nak kuasa 2. So, kuasa 2 bawa ke sana, dia akan jadi square root. Okay, so ini akan hilang. So, jadilah half angle identity for sin. Sin theta over 2 equal to square root 1 minus cos theta over 2. Okay. So, ini contoh untuk dapat sin theta over 2. Ini pula formula untuk cos theta over 2. Half angle untuk cos. Half angle itu for cosine. And then tangent. Okay. So, untuk dua ni boleh try. Nanti kita boleh try sendiri macam mana nak dapatkan dia. Okay, saya bagi clue. Untuk cos theta over 2, gunakan formula double angle identities. Yang 2 cos kuasa 2 theta. Guna formula ni. Okay. Untuk dapat half angle identity for cosine. Okay. Kemudian, tangent ni gunakan formula. Kita tahu tangent theta sama juga dengan sin theta per cos theta. Okay. So, gunakan formula ni untuk dapatkan half angle identity for tangent. Okay. Alright.
Now, look at for the example 4.6. Okay. Tengok pada example 4.6, dia kata find cosecant theta, secant theta, cotangent theta. So, dia bagi right angle triangle ni. Sebelum ni dia suruh cari tangent, sin and cos sahaja. Sekarang ni dia upgrade sikit. Suruh cari cosecant, secant and cotangent. So, since right angle triangle ni dia dah cukup information, kita dah tahu dia punya adjacent dia, opposite dia dan juga hypotenuse dia. Dan kita just masukkan dalam formula sahaja. Okay, cosecant kita tahu dia sama juga dengan 1 over sin theta. Okay, sin theta kita kena cari dahulu. Sin theta equal to sin theta equal to opposite divided by hypotenuse. Opposite 12 bagi dengan 13. Okey. Jadi cosecant theta equal to 1 over sin theta 12 per 13. So dia akan jadi 13 per 12. Okey. Secant sama juga dengan 1 over cos theta. So, cari cos theta sama juga dengan adjacent divided by hypotenuse. Adjacent dia 5, hypotenuse dia 13. Okay. Then, secant theta sama juga dengan 1 over 5 per 13 akan jadi 13 per 5. Okay. Cotangent equal to 1 over tangent theta. Okay. So, tangent theta equal to opposite divided by adjacent iaitu 12 per 5. So, cotangent theta equal to 1 over 12 over 5 equal to 5 over 12. Okay. Okay, next question. Given sin A equal to negative 12 over 13 and cos B equal to 3 over 5, where A and B are in the same quadrant. Okay. Without using calculator, find the values of secant negative B, tangent A minus tangent B, cos 2A. Okay. So, ini semua kita akan guna identiti-identiti yang saya dah bagi tahu sebelum ni. Okay. Okay. Now, sebelum kita dapatkan jawab, cari value dia, kita kena tengok dahulu maklumat yang diberi. Dia bagi ada dua angle A dan B. Okay. So, ada dua right angle. So, yang pertama, sin A negatif 12 per 13. Cos B positif 3 per 5. Kita tahu kalau sin negatif, okay, kalau sin negatif dia dekat kuadran 3 and 4. Ingat lagi tak yang ni? Yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang ini all positif, yang ini sin positif. Okay. Yang ini tangent positif, yang ini cos positif. So, kalau sin negatif, dia ada dekat kuadran 3 and 4. Okay. Sin negatif dekat kuadran 3 and 4. Okay. Kalau cos positif pula, dia ada dekat kuadran pertama dan juga 4. Okay. So, dia bagi tahu A and B are in the same quadrant. Dia dekat kuadran yang sama. So, yang sama adalah kuadran 4. Okay. So, kita buat right angle triangle. Okay. Okay. So, kita buat right angle triangle.
Okey. Kita tahu sin A 12/13. Okey. Dia 12/13. Sin adalah opposite divide by hypotenuse. Okey, let's say theta kita kat sini. Opposite 12, hypotenuse 13. Okey, kemudian cos sama juga dengan ni cos B, ni untuk A Okey, ini angle dia A. Okey. A dengan B, triangle dia lah lain. Okey. So, kita dah ada ni, kita kena cari yang sini. Kita tahu nak cari yang ini, A ni sama juga dengan 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Okey. So, 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa, awak akan dapat 5. Alright. So, sini adalah 5. Okey. Yang kedua adalah B. Untuk angle B. Okey. B dia kata 3/5. Okey. So, cos kan? Kalau cos, adjacent per hypotenuse. Adjacent dia 3/5. Okey. Kemudian kena cari dekat bahagian sini. Okey, nak cari A ni sama juga dengan 5 kuasa 2 minus 3 kuasa 2 punca kuasa. Dan awak akan dapat 4. Okey, so sini adalah 4. Alright. So, bila dah complete right angle triangle untuk A and B, barulah kita boleh jawab soalan. Dia tanya soalan secant secant negatif B. Okey. Secant kita tahu sama juga dengan 1/cos. Okey. So, secant negatif B sama juga dengan 1/cos negatif B. Okey. Sama juga dengan 1/cos negatif B sama juga dengan cos B. Refer balik pada identities yang opposite angle identities. Okey, cos negatif theta. Okey, ini. Opposite angle identity. Cos negatif B sama juga dengan cos B. Okey. So, cos B kita tahu sama juga dengan adjacent divide by hypotenuse 3/5. Okey. 1/3/5. So, dia akan jadi 5/3. Okay, so secant negatif B sama juga dengan 5/3. Okay, tangent A minus tangent B. Okay, kita cari tangent A, tangent B, kemudian just minus macam biasa. Okay, next cos 2A. Okay, cos 2A adalah, kalau ada dua ni maksudnya dia ada double angle formula. So, kalau cos 2A, kita boleh guna mana-mana formula pun. Okay, ada 3 formula kan untuk double angle cos tu. Guna mana-mana formula, still akan dapat jawapan yang sama. Okay, let's say saya guna cos 2A sama juga dengan 1 minus 2 sin kuasa 2A. Okay. So, cos 2A sama juga dengan 1 minus 2 sin kuasa 2A. Okay. Okay, dekat A ni tadi, sin A adalah opposite divide by hypotenuse.
12/13. Jadi kuasa 2 kan? So 12/13 kuasa 2. Dan awak akan dapat negatif 119/169. Okey. Okey. Okay, next adalah show that cos pi over 2 minus t equal to sin t. Okay, sekarang dia kata show that, dia dah bagi dah, dia suruh tunjukkan cos pi over 2 minus t sama juga dengan sin t. Okay, sekarang ni trigonometry ni dia banyak identities. So kita cuma perlu tahu nak guna identities yang mana, satu yang betul dan yang sesuai. Okay, kalau kes macam ni, cos pi over 2 minus t. Kalau tengok dia ada 2 value, kemudian dia ada operation minus tadi. So, kita bayangkan dia adalah sum and difference identities. Okay. So, dia cos kan? So, cos A minus B sama juga dengan cos A cos B plus sin A sin B. Okey, kalau cos bila ditolak kat sini dia akan jadi tambah. Kemudian cos dengan sin dia berasingan. Okey. So, kita comparekan dengan soalan. Dia sama bentuk. So, A kita adalah pi over 2. B kita adalah T. Okay. Gantikan A dengan pi over 2 dengan T ni dalam formula di atas. Okay. Cos pi over 2 minus T sama juga dengan cos pi over 2 cos t plus sin pi over 2 sin t. Okey. Kemudian, cos pi over 2. Tengok pada video sebelum ni yang untuk special angle formula. Okey. Cos pi over 2 90 degrees. Okey. Kalau 90 degrees. Okey. Kalau cos, dia punya paksi Y dia adalah 0. Okey. Guna formula yang ini. Okey, 0, 0, 1, negatif 1. Okey. Alright. So, kalau untuk cos, pi over 2 sama dengan 90 degree dekat sini. So, dia adalah kosong. Jadi, sini akan jadi kosong. Sin pi over 2. Okay. Sin pi over 2 dia sama juga dengan 1. Sama juga kalau sin dia terbalik. Sini kosong, sini 1, sini negatif 1. So, kalau pi over 2 dia sama juga dengan 1. Okay, so sini sama juga dengan 1. 0 darab cos t akan dapat kosong. 1 darab sin t awak akan dapat sin t. Sama. Okay, so bila dapat jawapan sama macam soalan, then it's shown, kita kata. Ini soalan dia suruh showkan. Dia dah bagi soalan, dia dah bagi jawapan. Dia suruh kita tunjukkan jalan kerja cara nak dapat jawapan yang dah diberi tu. Okay. Okay.
by using the half angle formula and without using calculator, find the value of cos 120 degrees and sin 50 degrees. Okay, dia kata using half angle formula. Okay, and without using calculator. Okay, now kita tengok pada A. Cos 120 degrees. Okay. So, cos 120 degrees. Okay. So, cos 120 degrees equal to, okay, guna formula bila dia punya angle dia besar, it's better kalau kita guna formula double angle. Okay, kita guna cos 2 theta equal to 1 minus 2 sin kuasa 2 theta. Okay, alright. Sekarang kita nak cos 120. Okay, sama juga orang tu tolak 2 sin kuasa 2 theta. Okay, theta ini 2 theta. 2 theta sama juga dengan 120. Jadi kalau theta sahaja 120 bahagi dengan 2 akan dapat 60 degrees. Okay. Okay. Kemudian, okay, sin kuasa 2 60 degrees ni sama juga dengan sin 60 kuasa 2. Okay, sin 60 dia kata without using calculator. Tapi ingat tak yang waktu video yang first yang kita buat gambar rajah ni. Ini 60, ini 60, sini 30, sini 2, sini 2, sini 1, sini square root 3. Okay. So, daripada sini sin 60 sama juga dengan opposite divide by hypotenuse square root 3 per 2. Jadi, just masukkan saya tolak 2. Square root 3 per 2 kuasakan 2. Okay. Okay. So, dia akan jadi 3 per 4. 2. 1 minus 3 over 2 awak akan dapat negatif 0.5. That's it. Okay, dia kata by using half angle formula without using calculator. So, kita kena tengok, kita nak tahu macam mana kita nak guna formula yang mana satu. Okay, kalau nombor yang besar, okay, sini dia kata without using calculator. So, kita kena make sure degrees kita tu yang senang untuk kita dapat jawapan. Contohnya macam sin 60, sin 30, sin 45, sin 90 degrees, sin 270, macam tu. Okay, sebab kita dah tahu dia punya jawapan dia walaupun tanpa guna calculator. Okay, kalaulah kita guna half angle. Half angle kita tahu cos theta over 2. Cos theta equal to cos theta over 2 sama juga dengan 1 plus cos theta per 2. Punca kuasa. Okey, kita nak 120 degrees. 120 degrees sama juga dengan theta over 2. Jadi, kalau theta sahaja, 120 kali 2 sama dengan 240. Sebab bila 240 bahagi 2, awak akan dapat 120 juga. Okay, so theta kita adalah 240. Tapi cos 240 kita susah sikit nak cari. Sebab kita cuma tahu cos 60, cos 30, cos 45. Okay, jadi agak sukar untuk kita cari nilai cos 240 tanpa guna calculator. That's why kita dengan mudah kita tahu kalau guna double angle, theta dia adalah 60 dan kita boleh buat triangle macam ni. Triangle macam ni. Okay. Okay. Yang B sin 50 degrees. Okay. Sin 50 degrees. Okay. Kalau nombor kecil, angle dia kecil, kita boleh guna half angle. Okay. Sin 50 degrees. Okay. Kita buat dulu formula dia. Sin theta over 2 sama juga dengan 1 minus cos theta per 2 punca kuasa. Okay. So,
sin 50 degrees. Theta over 2 sama juga dengan 15 degree. Jadi kalau theta sahaja 15 kali 2 dapat 30 degrees. Okay. So dia sama juga dengan 1 minus cos 30 degrees per 2 punca kuasa. Cos 30 degrees tengok balik pada yang ni. 30 kan? Kalau cos adjacent divide by hypotenuse. 1 minus square root 3 per 2 punca kuasa. Okay. Dan awak akan dapat 2 minus square root 3 per 4 punca kuasa. Okay. Sini dia kata tak boleh guna kalkulator kan. So 2 tolak square 3 pun kita nak kira macam mana kalau tak guna kalkulator. Dan kita just biarkan jawapan last kita macam ni saja. Alright. Okay. So itu sahaja untuk trigonometric identities. Actually kita ada banyak lagi trigonometric identities. Okay, yang ada. Cuma ini adalah beberapa identities yang kita akan guna, yang kita selalu guna. Okay. So habis untuk video ni. Look at pada nota yang saya provide tu. Dekat belakang sekali tu, last page ada challenge yourself. Ada 2 soalan, ada berapa soalan. Dan awak boleh cuba jawab, cuba carikan jawapan. Okay, thank you.